Kita mulakan kuliah maghrib kita pada malam ni dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab al-izam sya'ulahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tadda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Sadaqallahul azim. Maksudnya orang Yahudi dan juga Nasrani tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu masuk akan dalam agama mereka. Kata olehmu ya Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang dikatakan sebagai sebenar-benar petunjuk. Dan jikalau kamu mengikut akan hawa nafsu kamu sesudah datang kepada kamu pengetahuan ataupun ilmu, maka tiadalah bagi kamu itu bagi Allah Ta'ala pembantu atau penolong. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih dikasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada semua. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa taskin wa nafa wa intifa wa ifadatu istifadah wa hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalatil alkhairi ibtigha awajihillah wa mardati wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang mati semulakan Al-Fadhil Tuan Imam, tak lupa juga semulakan Tuan Bilal, seluruhnya pengerusi surau, jawatan kuasa surau, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Kena dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah. Sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk sambung kuliah kuliah tauhid atau akidah. Masih lagi dalam perbincangan sifat 20 di muka surat 173. Betul 173. Masih lagi dalam perbincangan wahdaniyah. Wahdaniyah mana esa. Lawan esa berbilang-bilang. Jadi mustahil Allah Ta'ala berbilang-bilang. Allah Ta'ala satu saja, tunggal. Sebab kalau berbilang-bilang sudah tentu rosak alam. Sebab akan ada dua Tuhan, tiga Tuhan dan sebagainya. Akan berlakunya persekitaan dan juga perbalahan. Dan akhirnya merosakkan alam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Lau kana fihima alihatun illallah. Kalau sekiranya di langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, la fasadata, nescaya rosaklah langit dan bumi. Nescaya rosak langit dan bumi kalau ada dua Tuhan. Walaupun mungkin satu Tuhan, walaupun mungkin dua Tuhan tu boleh mengkompromi, tapi kalau ikut dari segi sifat ketuhanan tak boleh lah. Mungkin dalam dunia di segi manusia boleh berkompromi lah, tapi kalau ada dua Tuhan memang tak ada kompromi lah. Sebab kalau ada dua Tuhan, satu Tuhan akan tembus kudrah dia, iradah dia, satu lagi tak tembus. Satu lagi tak tembus kudrah iradah dia. Jadi contohlah Allah Ta'ala menjadikan Zaid. Ada dua Tuhan, dua Tuhan sepakat nak menjadikan Zaid. Jadi Tuhan yang pertama kan, Tuhan yang pertama menjadikan Zaid. Jadi siapa di kalangan Tuhan yang dua Tuhan tu, mana-mana yang dua Tuhan tu yang pertama berjaya mencipta si Zaid, maka kira kudrah dia tembus lah. Kudrah iradah dia tembus. Sedangkan Tuhan yang kedua, kudrah iradahnya tidak tembus. Sebab apa? Tuhan pertama dah menjadikan Zaid. Bila Tuhan pertama dah menjadikan Zaid, jadi mana boleh ada Tuhan yang kedua menjadikan Zaid? Mana benda yang sama? Benda yang sama tak boleh lah. Tu ada perbincangan lah. Perbincangan berkenaan dua Tuhan ni dibincang oleh para ulama dalam bab kata tauhid. Kita kata tauhid lah. Sebab tidak mustahil adanya Tuhan, dua Tuhan, mustahil. Sebab kalau ada dua Tuhan, sudah tentu akan ada Tuhan yang di antara dua tu akan ada salah seorang yang akan pertama sekali buat, yang kedua yang kedua tu tak berjaya buat lah, sebab yang pertama dah buat. Contohnya mencipta Zaid kan. Jadi mana-mana yang di antara dua Tuhan tu berjaya mencipta Zaid, si Zaid, seorang laki-laki bernama Zaid, maka Tuhan yang kedua maka tidak tembuslah kudrah iradahnya, sebab Tuhan yang pertama telah tembus kudrah iradahnya. Itulah perbahasannya lah, panjang lebar lah berkenaan mustahil ada dua Tuhan. Dia mesti satu Tuhan sahajalah. Sampai itu kalau ada dua Tuhan pun akan ada perbalahan dalam dunia ni pun. Kalau ada dua raja pun akan berbalah juga kan. Ada dua menteri, dia menteri seorang aja, tak boleh dua menteri. Ni yang jawatan paling besar lah. Contohnya Perdana Menteri kan. Perdana Menteri dia mesti ada seorang aja, tak boleh dua. Yang bawah tu adalah pembantu-bantu ni, bolehlah 3-4 orang. Tapi yang atas sekali mesti seorang, kan? Itu. Baik. Jadi kalau seandainya sekiranya langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, sudah tentu langit dan bumi rosak binasa. Juga ayat ini boleh bermakna
Maknanya kalau ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, sudah tentu Allah Ta'ala akan musnahkan Tuhan tu. Allah Ta'ala akan musnahkan Tuhan itu. Tuhan yang selain daripada dia. Lambat laun akan dimusnahkan. Sebab Tuhan mesti satu. Aku kata Allah tunggal. Tak boleh ada di langit dan bumi ada Tuhan yang lain. Kalau ada Tuhan yang lain, lambat laun Tuhan tu akan binasa juga. Siapa yang membinasakan Tuhan itu? Allah lah. Kan? Allah lah akan membinasakan Tuhan tu. Macam-macam cara lah dia binasakan. Tak? Itu juga Tuhan tu yang disembah oleh manusia. Patung berhala dan sebagainya disembah oleh manusia zaman sekarang ni. Lambat laun patung berhala tu pun akan hancur juga. Rosak. Sama ada rosak disebabkan oleh manusia merosakkan sendiri. Ataupun contohnya berlakunya gempa bumi. Kemusnahan alam. Dan seterusnya dan sebagainya. Maka rosaklah Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala. Sama ada Tuhan tu berada di langit atau di bumi, tak akan binasa. Sebab apa? Kan? Sebab aku tunggal, kata Allah. Tak boleh ada Tuhan selain daripada aku. Kalau ada Tuhan selain aku, nasib aku musnahkan, rosakkan. Sama ada secara cepat Allah Ta'ala musnahkan Tuhan itu, sama ada ataupun secara lambat. Tapi Tuhan itu kita akan musnah juga satu hari nanti. Sama ada manusia memang tak sembah dia lagi, ataupun memang berlakunya pemusnahan alam, maka musnahlah. Kan? Itu. Boleh? Right. Jadi andainya Tuhan itu tidak esa, menurut saya tidak akan ada alam. Kerana pada waktu itu Tuhan terlemah. Tetapi alam ini telah ada dan ternyata Tuhan itu esa. Ini pun salah satu daripada alasan lah. Sebenarnya banyak alasan kenapa umat tak lain tidak boleh berbilang-bilang. Salah satunya ialah kasi bersini, kalau ada Tuhan berbilang-bilang, maknanya Tuhan tu lemah lah. Sana Tuhan pun tidak esa, mana berbilang-bilang, saya tidak akan ada alam ini kerana Tuhan waktu itu Tuhan tu lemah. Tetapi alam ini telah pun ada. Dan ternyata Tuhan itu esa. Jika berlaku yang Tuhan itu tidak esa dan berbilang-bilang Tuhan, maka akan binasalah alam ini kerana tidak mustahil akan berlakunya pertelingkahan dan perbalahan dalam mengatur urusan manusia dan alam ini. Keterangan yang menunjukkan bahawa akan binasa alam ini, jika berbilang Tuhan, ada 4 perkara. Pertama, andainya berbilang Tuhan muafakat pada menjadikan sesuatu yang tidak menerima belah bagi, seperti menjadikan jauhar far. Apa benda jauhar far ni? Sesuatu yang tidak boleh menerima bagi. Jisim yang sangat kecil, jisim yang sangat halus yang tak boleh dibagi lagi. Atau satu titik yang halus yang ditulis oleh 2 kolam pena lah. Satu titik yang halus yang ditulis di atas 2 pena. Itu adalah mustahil. Kerana mustahil memberi bekas daripada 2 pihak pada satu kejadian yang dijadikannya. Mustahil. Macam tadilah contohnya Tuhan A telah menjadikan Zaid. Tuhan B tak boleh lagi menjadikan si Zaid. Sebab si Zaid telah dijadikan oleh Tuhan A. Kan? Si Zaid telah dijadikan. Maknanya yang tembus itu ialah kudrah iradah Tuhan yang pertama. Tuhan yang kedua tidak tembus kudrah iradah. Ya. Sebab apa? Telah didahulukan oleh Tuhan A yang menjadikan Zaid. Jadi Tuhan B, kudrah iradahnya, kekuasaannya tidak tembus. Maknanya dia lemah. Boleh? Maknanya Tuhan B itu lemah lah sifat dia. Sedangkan Tuhan tidak boleh lemah. Kan? Jadi yang berkuasa ialah Tuhan A saja. Itu sebabnya Tuhan tidak boleh berbilang-bilang. Kalau berbilang-bilang akan berlakunya perebutan antara kudrah dan iradah. Kudrah iradah untuk mencipta dan menjadikan alam. Kan?
Contohlah Tuhan A telah menjadikan alam. Kenapa ada Tuhan B pula nak jadikan alam? Sebab Tuhan A dah tembus kudrah iradahnya. Dia dah berjaya menciptakan alam itu. Takkan akan, jadi kalau Tuhan B juga tembus, sudah tentu akan double alam. Bertindan alam nama dia. Jadi mustahil. Mustahil. Jadi yang tu sebabnya Allah Ta'ala tu mesti Esa. Satu kudrah. Dia satu kudrah dan juga satu iradah. Dia tidak ada berbilang-bilang kudrah dan tidak ada berbilang-bilang iradah. Satu kudrah, satu iradah ada yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama macam tadi lah. Kan disebut di contoh di sini, mustahil satu titik ada dua pena, dia kata. Mustahil satu titik halus ada dua pena. Dia mesti satu pena je lah. Satu pen saja yang menulis satu titik. Dia tidak boleh ada dua pena menulis satu titik. Kerana mustahil memberi bekas daripada dua pihak pada satu kejadian. Satu kejadian yang satu. Boleh? Okay, kita lihat semula nombor 1 tadi. Andainya berbilang Tuhan bermuafakat pada menjadikan sesuatu yang tidak menerima bagi, seperti menjadikan jauhar far. Jauhar far ni satu titik yang sangat halus, yang tidak boleh menerima bagi lagi. Sangat halus lah. Walaupun ada benda halus yang boleh menerima bagi lagi. Tapi nak kena pakai apa tu? Mikroskop Kan bakteria ni kalau kita lihat melalui mikroskop dia banyaklah. Banyak bakteria ni kan. Air tu kadang-kadang air mana-mana kita ambil kan, air kat luar tu kan, air longkang dan sebagainya, cuba kita suluh pakai mikroskop. Banyak bakteria yang ada dalam tu. Kan? Banyak bakteria yang ada pada dalam tu. Kemudian yang ada tu yang kan daging pisar. Sosis kan, yang daging tu kan. Ada satu video tu kan, dia potong daging tu, dia potong halus, lepas tu dia masukkan bawah mikroskop. Bila tengok, rupanya ada gambut lah, ada ulat lah kat situ. Gitu. Kalau tuan-tuan tengok lah guys, tuan-tuan pun rasa malah nak makan. Tak nak makan sosis kan. Daging kisar tu. Ada kan? Tuan tengok ada dalam FB lah. Ada benda-benda tu yang halus-halus dipotong kan, lepas tu tengok, rupanya macam-macam kan. Kita nak makan pun rasa macam tak selera nak makan. Betul? Nampak? Ini tentang jauhar fan ni satu titik yang sangat halus yang tidak boleh menerima bagi lagi. Dan mustahil satu titik itu dibina dengan dua pen. Mesti satu pen saja. Satu pen saja. Itulah ibaratnya lah. Berkenaan Allah Ta'ala ni bahawa dia mesti esa, satu tunggal. Tidak boleh berbilang-bilang. Gitu. Kemudian yang kedua. Mustahil sempurna suatu kejadian itu andainya muafakat dua Tuhan pada menjadikan sesuatu perkara yang mana setiap satu Tuhan membuat separuh daripada kejadian yang hendak diciptakannya. Mustahil sempurna suatu kejadian itu andainya bermuafakat dua Tuhan pada menjadikan suatu perkara yang mana setiap satu Tuhan mencipta separuh daripada kejadian yang hendak diciptakan. Andainya bertentangan antara satu Tuhan dengan Tuhan yang lain, seperti satu Tuhan menjadikan malam dan satu lagi Tuhan menjadikan siang pada waktu yang sama, maka ini mustahil kerana berhimpun dua perkara yang berlawanan. Betul tak?
Tak boleh dua Tuhan. Contohnya dalam menciptakan hari kan. Hari ataupun menciptakan sesuatu. Kalau ada Tuhan, Tuhan pertama contohnya dia buat separuh. Separuh badan Zaid lah. Contohlah menciptakan Zaid. Dia ada dua Tuhan. Bila dua Tuhan, maka masing-masing nak kongsi lah. Nak kongsi buat Zaid. Jadi separuh buat badan ke atas. Separuh lagi buat badan ke bawah. Sebab ada dua Tuhan nak berkongsi buat Zaid. Pun mustahil. Sebab apa? Kalau buat separuh, satu Tuhan buat separuh, maknanya tak sempurnalah kejadian yang dibuat oleh Tuhan itu. Mana Tuhan pertama buat Zaid separuh je. Makna tak sempurna kejadian Zaid tu. Sedangkan Tuhan yang nombor yang B pula buat separuh lagi ke bawah. Mana masing-masing bagi separuh, mana tak sempurnalah kejadian dia. Sedangkan Allah Ta'ala mencipta satu kejadian itu adalah sangat sempurna. Betul tak? Macam tu. Itu juga dengan menciptakan, satu Tuhan menciptakan malam. Satu Tuhan menciptakan siang. Separuh-separuh. Mustahil lah. Ya Tuhan ni buat siang je. Yang ni Tuhan ni buat malam je. Sebab apa? Ada dua Tuhan. Mustahil. Ataupun serentak. Buat seorang buat siang, seorang buat malam serentak. Pun mustahil juga. Bertembungan. Bertembung dua berlawanan. Siang dan malam. Bertembungan. Jadi mustahil lah. Ada dua Tuhan. Cuma apa yang kita lihat sekarang ni, contohnya di Malaysia sekarang ni adalah gelap. Malam. Di sepadan sana, di Eropah, di Amerika contohnya siang. Siang kan? Kalau macam tu ada dua Tuhan Ustaz. Tuhan yang belah sini menjadikan malam. Tuhan yang belah sana, belah Amerika menjadikan siang. Menjadikan siang. Semana dua Tuhan Ustaz? Tak juga. Ada juga Tuhan. Tuhan tetap satu. Tuhan tetaplah satu. Dia tak ada dua Tuhan juga. Mana Tuhan yang menciptakan malam di Malaysia dan Tuhan yang menciptakan siang di Amerika ialah Tuhan yang sama. Kan ada dua Tuhan. Boleh? Bukan ada dua Tuhan, mesti satu Tuhan. Contohlah dalam mencipta anak kan. Mencipta anak, mesti ada satu suami. Boleh ke dua suami? Ada dua suami kan? Ini budak ni dua suami ni. Dua bapak ni kan? Budak ni dua bapak ni. Kita tengok muka ada dua bapak Tak ada dua bapak lah. Dia mesti satu bapak je. Satu bapak saja. Dia mesti tak ada dua bapak. Kalau macam tu, kalau budak ni lahir dua bapak maknanya bin ni dua lah. Bin dua lah. Bin bapak pertama dan bin bapak kedua. Sebab ada dua bapak. Semana mesti satu bapak saja. Tuan. Baik, kemudian andainya terdapat Tuhan yang berbilang dan dalam menjadikan suatu perkara itu perlu mendapat kelulusan daripada Tuhan-Tuhan yang lain, maka waktu itu Tuhan itu lemah kerana terpaksa menurut kehendak Tuhan yang lain. Nampak? Nak kena minta kelulusan lah dulu. Sebab Tuhan gamai. Tuhan gamai. Jadi Tuhan yang pertama contoh nak menjadikan Zaid. Maka dia kena minta izin daripada Tuhan yang lain. Sebab Tuhan gamai. Jadi mustahil lah. Mustahil Tuhan gamai. Satu je. Sebab kalau Tuhan gamaikan, dia akan terjadi perbalahan. Berbeza pendapat. Dia akan terjadi berbeza pendapat. Tuhan A kata nak jadikan Zaid rupa hitam. Tuhan B kata, dia tak nak hitam. Aku nak jadikan Zaid ni orang muka putih. Lawa, handsome kan, gitu. So akan terjadi perbalahan lah dalam menciptakan Zaid. Sebab Tuhan tak boleh berbilang-bilang, dia mesti satu saja. Kalau tidak kan banyak yang kata berbeza pendapat. Dalam satu rumah tangga mesti ada seorang ketua keluarga kan? Macam mana kalau ada 2-3 orang ketua keluarga? Isteri seorang, suami 3. Kan?
Dalam satu rumah. Isteri seorang je, tapi suami 3. Suami bermadu dalam satu rumah. So, siapa yang akan buat keputusan? Siapa yang buat keputusan, tuan-tuan? Jadi akan terjadi perbalahan. Siapa yang buat keputusan? Itu sebabnya ketua keluarga mesti seorang je. Tak boleh ramai ketua keluarga. Kalau ayah dah meninggal, siapa adik-adik paling tua? Alung kan? Alung lah buat keputusan sebab dia paling tua. Beberapa hal rujuk pada Alung sebab dia yang senior lah. Orang senior lah. Gitu. Baik. Andai terdapat Tuhan yang berbilang dan dalam menjadikan suatu perkara itu perlu mendapat kelulusan daripada Tuhan-Tuhan yang lain, maka waktu itu Tuhan itu lemah. Kerana terpaksa menurut kehendak Tuhan yang lain. Dan yang mendapat kelulusan itu juga sama lemahnya kerana terpaksa mengambil persetujuan Tuhan yang lain untuk berbuat sesuatu dan terbatas kekuasaan dan juga kehendak dia. Nampak? Walaupun mungkin dia dibagi kelulusan untuk buat keputusan, tetapi dia juga asalnya lemah sebab terpaksa mengambil pandangan Tuhan yang lain. Terpaksa mengambil kelulusan ataupun pandangan daripada Tuhan yang lain. Jadi makna dia pun lemah lah. Dia pula lemah. Sebabnya mesti satu Tuhan saja. Tunggal. Tunggal kan senang. Tuhan tunggal. Senanglah. Kalau Tuhan banyak pun pening juga. Kerana asyik bergaduh, berbalah pendapat kan. Bila balah bergaduh akan terjadilah. Saya tengok dalam cerita orang putih lah. Cerita-cerita fantasi ni kan. Macam Star Wars ke apa benda kan. Cerita Star Wars. Cerita-cerita yang berkenaan dengan angkasa lepas ni kan. Lawan makhluk asing dan sebagainya. Tengoklah. Banyak kerosakan dia. Kehancuran yang berlaku lah. Cerita. Walaupun cerita tu cerita fantasi je. Tapi masing-masing akan berebut kuasa lah. Berebut kuasa. Kalau tuan lihat tengok cerita Star Wars kan. Masing-masing asyik berbalah, asyik berperang je. Asyik beradu, berbalah, berperang. Sebab apa? Masing-masing nak berkuasa. Berkuasa. Nampak? Jadi yang lemah akan ditindas. Yang kuat akan berkuasa lah. Macam tu. Baik. Kemudian yang keempat. Tuhan juga tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kerana seandainya Tuhan beranak dan diperanakkan, maka akan terjadinya rantaian dan juga pusingan. Yang ada rantaian dan pusing ini ialah makhluk saja. Makhluk saja ada rantaian dan pusingan. Yang ada dur dan tasasul. Hari itu kita dah bincang berkenaan dur. Dur mana pusingan kan? Dur mana pusingan. Tasasul ni maknanya berantai-rantai. Rantai-rantai tak putus-putus, berantai kan. Contohnya A menjadikan si B, B menjadikan si C, C menjadikan si D, D menjadikan si E menjadikan si F. Dia berantai macam itulah. Jadi Allah Ta'ala tidak ada berantai macam tu. Kemudian putaran. Contohnya A menjadikan si B, B menjadikan si C, C menjadikan si E menjadikan si A balik. E jadikan A balik. A menjadikan B. Dur. Kan? Berpusing itu tak ada. Itu tidak ada, mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Tuhan tidak beranak, tidak beranakkan. Kerana seandainya Tuhan itu beranak dan diperanakkan, maka akan terjadinya rantaian dan pusingan. Rantaian ialah tasalsul, pusingan ialah dur. Jadi menjadikan seperti mana yang telah terangkan sebelum ini. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, kata oleh ya Muhammad, Allah tu esa. Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak peranakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada satu pun yang serupa Allah Ta'ala. Surah ini dinamakan surah Al-Ikhlas. Ayat surah Qul Wallahu Ahad ni dia namakan surah Ikhlas. Tetapi dalam surah ini tidak ada perkataan ikhlas. Kita kena tahu. Namanya surah Al-Ikhlas. Tapi tidak ada satu perkataan pun, kalimat pun dalam ayat ini yang ada tulis ikhlas. Dia tak ada. Kalau suratul Baqarah, surah lembu Baqarah sapi kan. Kenapa dikatakan surah Baqarah? Sebab dalam ayat dalam surah tu ada perkataan Baqarah. Innallaha ya'murukum an tazbahu Baqarah. Kemudian surah apa lagi? Ali Imran. Kenapa dikatakan Ali Imran? Sebab ada perkataan Ali Imran dalam surah itu. Kemudian surah An-Nisa. Kenapa dikatakan surah An-Nisa? Kerana ada perkataan An-Nisa. Surah Al-Mulk. Kenapa surah Al-Mulk? Sebab ada perkataan Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Sejadah. Kenapa namakan surah Sejadah? Kerana ada perkataan sejadah dalam surah itu. Maknanya setiap surah itu dinamakan dengan salah satu daripada kalimat yang terdapat dalam surah itu. Dalam ayat dia. Tapi surah Al-Ikhlas ni tidak ada. Cuba tuan-tuan lihat ayat pertama, 2, 3, 4. Ada tak kata ikhlas? Tak ada. Itu juga suratul Fatihah. Suratul Fatihah tidak ada perkataan Fatihah dalam tu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin sampai habis. Ada tak perkataan Al-Fatihah? Tak ada. Tak ada, tapi dinamakan suratul Fatihah. Tuan-tuan kena tahulah. Jadi kenapa namakan surah Ikhlas? Kerana makna daripada ayat ini kan menuntut kita kan supaya ikhlas. Makna daripada ayat-ayat yang dalam surah ini menuntut kita supaya kita ikhlas. Mana tidak menduakan Allah. Mana kita mengesakan Allah Ta'ala dalam ibadah kita. Apa jua ibadah kita buat? Kita mengesakan Allah. Itu sebab namanya surah Ikhlas. Dia mengandungi makna tauhid lah. Tauhid, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Pembahagian wahdaniyah. Okey. Wahdaniyah daripada 3, esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada af'al, perbuatan Allah Ta'ala. Esa pada zat Allah, mana zat Allah Ta'ala tu esa tunggal, sifat Allah pun tunggal, dia tidak ada berbilang-bilang sifat, kemudian perbuatan Allah Ta'ala pun tunggal, tidak ada berbilang-bilang perbuatan. Kemudian pembagian kam yang 5, kam mana bilang-bilangan, bilang-bilangan yang muttasil, bersambung, munfasil, bercerai kan. Itu kita dah bincang kan. Kita dah bincang sebelum ni. Pembagian kam yang 5 menafikan kam muttasil. Bila kita bahas tentang esa Allah Ta'ala ni, menafikan berbilang-bilangan yang bersambung pada zat dan menafikan bilang-bilangan yang bercerai pada zat. Kan? Kemudian menafikan bilang-bilangan yang bersambung pada sifat. Kemudian menafikan kam yang fasil pada sifat. Sambung-sambung pada sifat. Dan menafikan bilang-bilangan yang bercerai pada af'al, mana perbuatan Allah. Kemudian pembagian wahdaniyah. Syirik. Syirik daripada 3. Syirik bagi 3. Pertama, syirik jali. Syirik jali, syirik yang besar. Syirik besar kan? Menyekutukan Allah Ta'ala. Menyembah patung berhala. Kan? Itu syirik jali lah. Sama ada segi perbuatan ataupun perkataan. Perkataan dia contohnya, dia kata dia murtad. Dia keluar pada Islam. Dia bukan Islam lah supaya kan? Jelas lah.
Jelaslah menyatakan dia syirik jari. Mana segi perbuatan dia ataupun perkataan dia. Perbuatan atau perkataan. Perbuatan dia memang dia nampaklah kita sembah patung dan sebagainya kan. Sujud kepada pokok, sujud pada batu dan sebagainya. Itu maknanya syirik jari nampak dari segi perbuatan. Dari segi perkataan dia sebut. Kan? Dia sebut contohnya mustahil Tuhan ada satu, kan? Ataupun contohnya tidak akan ada lagi kebangkitan selepas kematian, ataupun contohnya Quran ni semuanya tak boleh pakai, dah lapuk, dah tak boleh pakai. Ada contohlah macam tu. Ataupun dia sendiri siarkan dia bukan Islam, boleh pada syirik lah, kan? Kan itu ada satu apa tu yang kecoh tu, kan? Ajaran hadi minallah tu, nak tengok tak? Ajaran hadi minallah yang ada keluar dalam internet. Yang mana dia boleh apa tu pegang-pegang isi pengikut dia lah. Ada video tu, nak tengok tak? Ada kan? Dia boleh pegang. Bebas lah dia nak pegang bini pengikut-pengikut dia. Isi pengikut dia. Yang isi pengikut dia pun ikut dia dengan apa redonya tu. Yang bini tu dipegang-pegang oleh yang hadi minallah tu. Nak kata ajarannya tu berpusat di Langkawi, Kedah. Macam tu. Kemudian dia pula kata sembahyang tu tak wajib. Dia kata sembahyang tak wajib. Lepas tu dia kata lagi dia bukan Islam. Aku bukan Islam, dia kata. Dia bukan Islam. Tapi siap pakai jubah semua, jubah dengan serban kan, macam tu. Tu ajaran hadi minallah tu. Dia sendiri mengaku dia, dalam video tu dia kata dia bukan Islam. Kau bukan Islam, kau sendiri dah mengaku kau tu bukan Islam. Mungkin dia mengaku bukan Islam tu supaya dia jangan diambil tindakan lah. Dia nak lari daripada kena dakwa. Daripada kena dakwa, maka dia kata dia bukan Islam. Tapi dia tak tahu dah, dia dah mempelekehkan Islam. Dia mempelekehkan Islam dengan cara dia berserban semua, berjubah kan. Sebab biasanya berserban jubah ni ciri-ciri orang Islam. Ciri-ciri orang Islam kan, macam tu. Ada video tuan-tuan tengoklah video dia. Ada dia punya statement lah dia sebut dalam tu, dia kata dia bukan Islam. Mana dia sendiri mengaku. Tak tahu dah tahu. Tapi dengan dia sendiri mengaku dia bukan Islam tuan. Itu. Itu yang takut kita tu berlaku kat tempat kita. Baik. Mana kalau tahu benda tu, okay, maka segeralah kena ambil tindakan lah. Baik, sifat yang ketujuh bagi Allah Ta'ala, Al-Qudrah. Ini diambil daripada kitab Risalatul Tauhid. Al-Qudrah artinya kuasa. Kuasa ataupun pekuasa. P-E-K-U-A-S-A. Pekuasa. Ini terjemahan yang paling tepat lah. Kalau Ustaz Muhaddir Jo tu dalam kitab yang buku yang kita karang tu, dia terjemahkan Al-Qudrah ini pekuasa. P-E. Bukan bukan. P-E-K-U-A. Pekuasa. Pekuasa, kalau iradah, pekehendak. Pekehendak. Dia gunakan perkataan pe. Pe ni menunjukkan kepada sifat ma'ani. Sebab kudrah ni sifat ma'ani yang disebahkan kepada nama Allah Ta'ala. Nisbah ma'ani lah. Sifat subutiyah ataupun wujudiyah ataupun subutiyah. Jadi tak sesuai kalau kita katakan berkuasa. Tak sesuai kita katakan berkuasa. Kudrah ni mana berkuasa, tak sesuai. Kerana dia menunjukkan kepada perbuatan. Sedangkan sifat ma'ani bukan perbuatan. Baik, kalau di sini diterjemahkan kudrah, kuasa je, boleh lah. Atau paling tepat pekuasa. P-E-K-U-A-S-A, pekuasa. Kudrah Tuhan memberi bekas pada menjadikan, mengadakan dan mentiadakan setiap sesuatu. Kudrah Allah Ta'ala ni dia taksir. Taksir beri bekas.
Sedangkan perbuatan kita tidak ada taksir, tidak memberi bekas. Dari segi hakikat sebenarnya tidak memberi bekas. Kudrah Tuhan memberi bekas pada mengadakan dan mentiadakan sesuatu. Maka hakikatnya ialah satu sifat yang qadim, lagi azali, yang sabit berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dengan dia mengadakan tiap-tiap yang ada dan mentiadakan setiap yang tiada. Kemudian bersetuju di ada mana bertempat taklah. Muafakat ataupun bersetuju dengan iradah. Mana iradah dengan kudrah kait-ngait. Kudrah maknanya berkehendak. Iradah berkehendak. Kudrah ialah berkuasa. Jadi sifat kudrah sering kali dikaitkan dengan iradah. Sifat kudrah sering kali dikaitkan dengan iradah. Tak boleh ada iradah tanpa kudrah. Tak boleh ada iradah tanpa kudrah. Kemudian tak cukup ada kudrah tanpa iradah. Tapi kalau ada kudrah tak ada iradah pun tak apa. Ada kudrah tak ada iradah, tak ada masalah pada Allah Ta'ala. Tapi yang jelas ada kudrah dan ada iradah. Iradah saja tak boleh tanpa ada kudrah. Mana iradah ialah berkehendak. Sedangkan kudrah ialah berkuasa. Baik, menyandarkan taksir, memberi bekas pada kudrah itu adalah secara majaz akli. Majaz mana sindiran cakap yang dipahamkan oleh akal. Dua, kerana yang memberi bekas pada hakikatnya ialah zat Allah Ta'ala yang Maha Suci, maka tidak ada perbuatan melainkan baginya Allah Ta'ala. Demikian yang disebutkan oleh ulama muhakkikin, ulama tahqiq. Tetapi pada orang awam berkata kudrah yang memperbuat, atau katanya pandang olehmu perbuatan kudrah Allah Ta'ala, maka yang demikian itu adalah haram. Dan kata setengah ulama makruh selama dia tidak beriktikad kudrah yang memberi bekas dengan sendirinya. Jika dia mengiktikadkan kudrah memberi bekas dengan sendirinya, nescaya dia kafir. Jika dia mengiktikadkan kudrah memberi bekas dengan sendirinya, maka jadilah dia kafir. Maka sebenarnya ialah Tuhan yang bersifat kudrah, mempunyai kebesaran dan perintah yang meliputi, dan sekalian makhluk dalam genggamannya yang bersendiri mengadakan apa-apa kehendaknya yang tidak dapat dikira. Yang tak dapat dikira lah. Itu dia kudrah. Kudrah yang ada kaitan dengan iradah. Kata musannaf, menyandarkan taksir, mana taksir berbekas pada kudrah itu adalah secara majaz akli, sindiran cakap yang dipaham oleh akal saja. Dua, kerana yang memberi bekas pada hakikatnya ialah Allah Ta'ala. Yang beri bekas hakikatnya ialah Allah, bukan kita. Maka tidak ada perbuatan melainkan mesti disandarkan kepada Allah. Tidak ada perbuatan melainkan disandar pada Allah Ta'ala. Maknanya saudara, apa yang kita lakukan di sebalik ijab, apa yang kita lakukan dunia ini, di sebalik ijab sebenarnya adalah perbuatan Allah. Bukan perbuatan kita. Tetapi manusia ada pilihan. Kata ulama tauhid. Manusia ada ikhtiar dan pilihan. Dia ada ikhtiar dan pilihan. Dia boleh memilih sama ada baik atau buruk. Kalau dia pilih buruk, maka dia diazab. Kalau dia pilih baik, maka dia dapat pahala si Allah Ta'ala. Tapi di balik hijab, semua perbuatan yang berlaku ialah semua adalah hasil daripada perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Kan? Benda buruk semua Allah Ta'ala cipta. Najis pun Allah Ta'ala cipta. Anjing, babi pun siapa cipta? Allah juga cipta. Kan? Segala perbuatan baik, buruk semua Allah Ta'ala cipta. Bukan perbuatan kita. Kita ni buat makan macam bayangan je tu. Bayangan. Bayang. Seperti wayang kulit. Kalau sebut dalam kitab apa tu?
Aqidatul Najin. Kita ni umpamakan seperti wayang kulit yang dimainkan oleh Tok Dalang. Wayang kulit seperti main Tok Dalang. Jadi wayang kulit hanya mengikut gerak tangan daripada Tok Dalang. Ikut je lah. Tak? Itu juga dengan apabila kita menulis sesuatu perkataan. Kita guna pen menulis suatu perkataan. Perkataan kita tulis itu hasil daripada gerak hati kita. Bukan hasil daripada pen. Zahiriat kita nampak yang menulis ialah pen. Yang menulis ialah pen dan juga jari kita lah. Yang zahiriat kita nampak yang menggerakkan pen itu ialah jari kita lah. Kemudian dawat keluar daripada pen. Maka bila darat keluar daripada pen, maka terhasillah perkataan. Tetapi hakikat sebenarnya siapa yang menggerakkan pen? Hati kita lah. Tak? Hati kita lah yang menggerakkan tangan jari kita dan pen itu. Selagi mana hati kita tak menggerakkan, maka dia tidak akan menjadi perkataan yang kita tulis. Itulah ibaratnya makhluk ini, kejadian yang berlaku di alam ini dan dengan Allah Ta'ala. So maknanya di segi hakikat sebenar di balik hijab, yang melakukan semua adalah Allah, bukan kita. Cuma kita ada pilihan dan ikhtiar. Kata ulama. Manusia ada pilihan dan ada ikhtiar. Manusia boleh memilih antara baik atau buruk. Kalau dia pilih buruk, maka dia azab tu yang neraka dah disediakan. Kalau dia pilih baik, ke syurga dah ada. Aku dah sediakan syurga, kata Allah. Kita pulang pada pilihan. Kamu sendiri, kamu yang memilih. Baik. Jadi menyandarkan taksim memberi bekas pada kudrah itu secara majas akli, sindiran cakap yang dipaham oleh akal. Dua, kerana yang beri bekas pada hakikatnya lazat Allah Ta'ala yang maha suci. Maka tidak ada perbuatan melainkan baginya Allah Ta'ala. Demikianlah disebut oleh ulama muhakkik. Ulama tahqiq lah kuat. Tetapi pada orang awam berkata kudrah yang membuat, atau katanya pandang olehmu perbuatan kudrah Allah. Maka yang demikian itu sebenarnya hukumnya haram. Sebenarnya hukumnya haram. Dan kata setengah ulama hukumnya makruh. Selama dia tidak beriktikad kudrah yang memberi bekas dengan sendirinya. Dia mentikadkan kudrah memberi bekas sendirinya. Saya jadi kafir. Jadilah dia kafir. Maka sebenarnya adalah Tuhan yang bersifat kudrah. Allah Ta'ala yang bersifat kudrah, yang punya kebesaran perintah yang meliputi dan sekalian makhluk dalam genggaman Allah, yang mana dia bersendiri ataupun tunggal, mengadakan apa-apa kehendaknya yang terdapat dikira lah. Dia tunggal. Dia tidak boleh berbilang-bilang macam yang lepas yang kita bincang tadi kan. Dia tak boleh berbilang-bilang. Bila berbilang-bilang kan tadi macam itulah. Satu Tuhan tembus, satu Tuhan tak tembus perbuatan dia. Yang tak tembus tu mana? Lemahlah Tuhan tu. Yang tembus perbuatan yang tak lemah. Ataupun kalau ada Tuhan A menjadikan separuh Zaid, Tuhan B menjadikan separuh lagi. Ini tak sempurna lah kejadian dia. Mana lemahlah. Lemahlah kan? Sebab berkongsi. Ataupun contoh tadi apa? Menjadikan siang malam. Ada dua Tuhan. Tuhan A menjadikan siang, Tuhan B menjadikan malam. Akan bertembung lah. Mana dalam satu ketika ada siang malam. Sedangkan kita lihat ada satu, kalau malam aja lah, siang je lah. Selepas pukul 7 kan barulah masuk malam. Pagi besok 7 pagi barulah siang. Kan biasa macam tu kan? Dan Tuhan yang menjadikan malam di sebelah sini dengan Tuhan yang menjadikan siang di sebelah sana ialah Tuhan yang sama. Bukan mana ada dua Tuhan. Boleh? Alright, wallahu alam. Ada soalan?
Ada? Tak ada? Habis ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyan ya fatah ya alim nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftahna ta'arifin. Allahumma faqina fid Allahumma faqina fid Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin alhamdulillah. Qabalallahu minkum.